Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid sekalian? Ustaz doakan kita semua dalam keadaan sehat dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, murid-murid akan bersama saya, Ustaz Muhammad Adab bin Said dari EJKC Yinghua, Kelang Selangor, dalam pembelajaran Pendidikan Islam tahun 4, bidang sirah, tajuk kedua iaitu Kebijaksanaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mulakan pembelajaran kita pada kali ini, Ustaz mahu murid-murid perhatikan gambar ini. Gambar menunjukkan dua orang murid telah menjuarai pertandingan matematik peringkat antarabangsa. Soalan Ustaz, apakah sifat yang dimiliki oleh dua murid tersebut sehingga berjaya dalam pertandingan tersebut? Ya, sudah tentu kerana mereka bijaksana, pandai, cerdik dan jenius. Murid-murid sekalian, pada kali ini kita akan mempelajari bidang sirah dengan tajuk Kebijaksanaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun sifat fatonah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Murid-murid boleh rujuk buku teks Pendidikan Islam tahun 4 pada muka surat 146. Seterusnya, ini adalah standard kandungan dan standard pembelajaran topik kita pada hari ini. Di akhir pembelajaran, murid dapat pertama, menyatakan maksud sifat fatonah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua, menerangkan keunggulan sifat fatonah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui kisah kehidupan baginda. Ketiga, mengamalkan tindakan dengan meneladani sifat fatonah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan harian. Kita teruskan dengan pengertian fatonah. Pernahkah murid-murid dengar perkataan fatonah? Fatonah merupakan salah satu sifat wajib bagi Rasul. Murid-murid ingat tak lagi pelajaran kita yang lepas? Sifat wajib bagi Rasul ada 4, iaitu siddiq, amanah, tabligh dan fatonah. Murid-murid yang Ustaz kasihi sekalian, bagi mengetahui pengertian fatonah, Ustaz mahu murid-murid cuba susun perkataan ini menjadi ayat yang sempurna. Perkataannya adalah, ialah fatonah dan pandai, bijaksana, berakal. Sila susun perkataan ini. Ya, tahniah. Jadi fatonah ialah bijaksana, berakal budi dan pandai.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sentiasa menggunakan kebijaksanaan baginda dalam kehidupan dan dakwah. Dan kita perlu mencontohi Nabi menggunakan kebijaksanaan dalam segala aspek kehidupan kita. Mencontohi Nabi membuktikan bahawa kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Murid-murid yang dirahmati Allah. Seterusnya kita lihat keunggulan sifat fatonah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 5 peristiwa yang menunjukkan keunggulan sifat fatonah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa yang pertama ialah peristiwa perletakan batu Hajarul Aswad. Sebelum Nabi dilantik menjadi Rasul, telah berlaku banjir besar di kota Mekah. Kaabah perlu dibina semula supaya menjadi binaan yang baik dan cantik. Batu Hajarul Aswad dialihkan untuk memberi laluan kepada pembinaan ini. Sebaik saja binaan Kaabah selesai, pembesar-pembesar kabilah berebut antara satu sama lain. Masing-masing merasakan pihaknya berhak meletakkan batu Hajarul Aswad pada tempatnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mencadangkan agar setiap pembesar-pembesar memegang setiap bucu kain untuk meletakkan batu Hajarul Aswad di tempat asalnya. Peristiwa ini membuktikan kebijaksanaan baginda yang mana dapat meleraikan persengketaan dalam kalangan kabilah Arab. Peristiwa yang kedua ialah strategi berhijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam peristiwa hijrah, Nabi telah berfikir di luar kotak pemikiran, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menggunakan jalan biasa yang digunakan oleh masyarakat Arab untuk berhijrah ke Madinah. Akan tetapi, Nabi menggunakan jalan lain, jalan yang sunyi dan berbahaya, iaitu jalan yang berwarna kuning seperti dalam gambar rajah ini. Peristiwa ini membuktikan kebijaksanaan baginda yang mana telah menyebabkan musuh tidak dapat menjejaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi selamat tiba di Madinah dengan aman. Peristiwa yang ketiga ialah mempersaudarakan kaum Aus dan Khazraj. Setelah sampai di Madinah, antara perkara yang awal Nabi lakukan ialah Nabi mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar, iaitu kaum Aus dan Khazraj. Hubungan yang baik antara dua golongan ini sangat penting dalam membangunkan Madinah. Peristiwa ini membuktikan kebijaksanaan baginda yang mana telah berjaya menjadikan semua kaum muslimin bersatu padu dan digeruni musuh. Peristiwa yang keempat ialah membentuk piagam Madinah. Apabila Nabi sampai di Madinah,
Nabi mewujudkan Piagam Madinah atau Undang-Undang Negara Madinah yang mengandungi prinsip penting hubungan penduduk Madinah. Nabi sangat kreatif membina peraturan undang-undang yang mesti dipatuhi oleh seluruh penduduk Madinah. Peristiwa ini membuktikan kebijaksanaan baginda, yang mana baginda telah berjaya mewujudkan masyarakat yang hidup aman, harmoni, hormat menghormati dan cintakan negara Madinah. Peristiwa yang kelima ialah usahawan yang unggul. Nabi merupakan usahawan yang berjaya. Nabi juga seorang yang jujur. Nabi diamanahkan menguruskan perniagaan Siti Khadijah. Nabi memperoleh keuntungan yang lebih berbanding usahawan lain. Ini membuktikan kebijaksanaan dan kejujuran baginda telah menjadikan perniagaan Siti Khadijah maju dan berjaya. Murid-murid yang Ustaz kasihi sekalian, sekarang mari kita uji kefahaman kita berkaitan 5 peristiwa tadi. Mari kita sama-sama amalkan tindakan bijaksana Rasulullah SAW dalam kehidupan harian kita. Sesungguhnya Nabi adalah qudwah hasanah, contoh teladan untuk kita semua. Untuk itu, Ustaz mahu murid-murid padankan penyataan sifat fatonah Nabi yang patut kita teladani berdasarkan gambar 5 peristiwa tadi. Kita lihat penyataan pertama, iaitu kita hendaklah berusaha gigih dan tekun serta mengamalkan nilai-nilai murni seperti jujur. Mana jawapannya? Ini berkaitan peristiwa yang mana? Ya, betul. Peristiwa ini berkaitan dengan peristiwa Nabi sebagai usahawan yang unggul. Penyataan yang kedua, iaitu kita hendaklah merancang sesuatu dengan teliti sebelum melakukan pekerjaan dan tugasan. Mana peristiwa yang berkaitan penyataan ini? Mana? Ya, jawapannya peristiwa hijrah, yang mana Nabi mengatur strategi hijrah. Kita lihat pula penyataan yang ketiga, iaitu kita hendaklah mengutamakan perpaduan dan kesepakatan. Penyataan ini berkaitan peristiwa apa? Ya, betul. Peristiwa mempersaudarakan Aus dan Khazraj. Seterusnya, penyataan yang keempat, iaitu kita hendaklah mendamaikan persengketaan dan cintakan keamanan. Penyataan ini berkaitan peristiwa mana? Ya, jawapannya berkaitan peristiwa Hajarul Aswad. Dan penyataan yang terakhir, iaitu kita hendaklah merangka peraturan dan berusaha mematuhinya. Adakah berkaitan peristiwa ini? Ya, peristiwa ini berkaitan dengan pembentukan Piagam Madinah. Alhamdulillah, tahniah pada murid-murid yang menjawab dengan betul. Seterusnya, meneladani, mencontohi
sifat fatonah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan harian kita. Ustaz akan memberikan beberapa situasi yang mana murid-murid perlu fikirkan apakah tindakan bijaksana yang sepatutnya murid-murid lakukan dalam mencontohi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat situasi yang pertama. Melihat rakan mengejek rakan lain. Cuba fikir, apa yang patut kita lakukan? Ya, jawapannya kita perlu berusaha mendamaikannya. Menasihati dengan bahasa yang sesuai dan lemah lembut. Apakah pula nilai yang patut kita amalkan pada situasi ini? Jawapannya, hormat, menghormati dan kasih sayang. Seterusnya, situasi yang kedua. Rakan bising di dalam kelas. Apa tindakan kita? Ya, jawapannya kita perlu pertama memberitahu ketua kelas supaya menasihati mereka supaya diam. Kedua, mencatat nama murid yang bising. Ketiga, memanggil guru masuk ke dalam kelas. Apakah nilai yang patut kita amalkan pada situasi ini? Jawapannya ialah bertanggungjawab dan berdisiplin. Kita lihat pula situasi yang ketiga. Melihat pembaziran. Apa perlu kita buat? Membiarkan sahaja? Atau bagaimana? Ya, jawapannya kita perlu menutup atau mengunci kepala paip dengan segera. Ataupun kita melaporkan kerosakan pada pihak berkenaan. Nilai apakah yang patut kita amalkan pada situasi ini? Nilainya adalah bersyukur. Seterusnya, situasi yang keempat, iaitu menconteng dinding tandas sekolah. Apa yang patut kita lakukan? Teruskan ia berlaku? Tidak peduli? Atau bagaimana? Jawapannya, kita perlu menegur dengan lemah lembut atau memberitahu pada pengawas atau guru disiplin. Apa nilai yang patut kita amalkan pada situasi ini? Nilainya ialah kebersihan fizikal dan mental. Sebagai kesimpulan, akhir sekali kita lihat apakah kita mencapai objektif pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, apakah maksud fatonah tadi? Murid-murid ingat lagi tak? Ya, fatonah ialah berakal budi, bijaksana dan pandai. Kedua, apakah 5 peristiwa yang menunjukkan keunggulan sifat Nabi? Ya, 5 peristiwa tersebut ialah
Yang pertama, peristiwa batu Hajarul Aswad. Kedua, peristiwa strategi hijrah. Ketiga, peristiwa mempersaudarakan Aus dan Hazraj. Keempat, peristiwa pembentukan Piagam Madinah. Dan yang kelima, peristiwa Nabi dianggap sebagai usahawan yang unggul. Objektif yang ketiga, apakah patonah Nabi yang perlu kita contohi? Sifat patonah Nabi yang perlu kita contohi ialah: pertama, cintakan kedamaian dan berusaha mendamaikan persengketaan. Yang kedua, merancang sesuatu dengan teliti. Yang ketiga, cintakan perpaduan dan persepakatan. Dan yang keempat, berdisiplin, menggumbal peraturan dan mematuhi peraturan. Serta yang kelima, tekun berusaha, jujur dan amanah. Akhir kata, kita perlu mencontohi kebijaksanaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian kita. Bukan sahaja kita faham, tapi kita perlu ikut. Barulah kita dapat menghayati, selami kebijaksanaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, untuk setakat ini sahaja. Yang baik itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang lemah itu dari diri ustaz sendiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.